Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam What The Fakta, sebuah rancangan yang mampu membuatkan anda rasa bijak di tempat kerja, di kedai mamak maupun di acara keluarga. Dalam rancangan ini, kami akan paparkan fakta-fakta di sebalik kewujudan sesuatu benda yang bakal buat anda terfikir kenapa anda tak pernah fikir tentangnya sebelum ini. Fakta-fakta ini bakal menjawab segala pertanyaan kita yang mungkin tidak logik bagi orang lain, namun dengan What The Fakta, anda mampu menemukan jawapan kepada persoalan remeh anda itu. Ya, saya lagi. Sebab orang yang busy. Oh tak, sebab saya yang layak untuk duduk sini. Oh tak juga. Tak juga. Malaysia, sebuah negara yang menjadi tempat tinggal sebuah masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbilang bangsa. Kini, Malaysia semakin bergerak ke arah kemajuan teknologi yang semakin berkembang untuk mencapai taraf hidup yang tinggi di kalangan penduduknya. Namun begitu, Malaysia atau dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu menyimpan banyak sejarah sepanjang pembentukannya untuk menjadi sebuah negara yang penuh dengan kemodenan seperti yang kita lihat sekarang. Semuanya bermula dengan menjadi tempat perdagangan oleh pedagang-pedagang dari China dan India pada abad kedua dan ketiga Masihi. Semenanjung Melayu dipanggil Semenanjung Emas pada ketika itu. Betul, dulu orang cakap ya, dia macam apa, Sutera Road kot, asal aku. Macam apa Silk. Aku tak tahu lah, sejarah aku fail sikit. Dia macam Silk Road di mana pendatang-pendatang daripada Eropah ataupun belah-belah India semua tu datang kalau nak berdagang ke China, kena lalu dekat Selat Melaka tu. So Selat Melaka tu dipanggil, yang siapa cakap tadi tu lah, apa dah? Semenanjung Emas. Yes. Tu lah zaman-zaman orang berdagang herba, kain. Masa tu tak ada lagi dark scarf, tak ada lagi tudung Siti Khadijah, tapi kat situ berniaga lah, bukan pergi kat Vietnam semua lah. Semua kain pure daripada India dan juga China. Kemudian, sejarah Tanah Melayu semakin berkembang apabila bermulanya Kesultanan Melayu apabila seorang putera dari bekas kerajaan Sriwijaya yang telah jatuh ketika itu membuka sebuah negeri yang dipanggil Melaka di abad ke-15. Putera yang bernama Parameswara ini telah memeluk agama Islam dan di sinilah juga berlakunya kemajuan dalam perdagangan sehingga Melaka menjadi tempat perdagangan tersohor di seluruh rantau. Betul. Melaka. Aku ingat lagi cerita tu. Bahasa tu Parameswara kot kan. Betul tak? Parameswara buka Melaka sebab tengok kancil tendang apa. Tendang binatang lain lah. Aku tak tahu binatang apa. Tapi tendang yang dapat nama tu Melaka. Tak tahulah nama Sanskrit tu ada maksud dengan kancil punya topik tu lah. Kemudian, bermulanya penjajahan Eropah di abad yang sama pada tahun 1511 apabila Melaka dijajah oleh Portugal dan kemudiannya diambil alih Belanda pada tahun 1641. Lebih 100 tahun kemudian, Tanah Melayu pula dijajah oleh British yang akhirnya merebak ke seluruh tempat. Oh, aku tu baru tahu. Maksudnya Belanda pernah duduk dekat negara kita. Aku ingat dulu Portugal, English. Oh, sebenarnya di antara Portugal dengan England tu ada ni Belanda Selepas seabad berlalu, semasa Perang Dunia Kedua, Jepun berjaya menakluki Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura yang ketika itu masih lagi menjadi sebahagian daripada Tanah Melayu itu sendiri. Cerita ni zaman Jepun lah cerita yang paling best, di mana banyak cerita-cerita kita punya perang pahlawan Melayu seperti Lieutenant Adnan, macam-macam lagi lah, yang menaikkan nama askar-askar Melayu sebab time tu British dah banyak dah lari daripada Tanah Melayu sebab diorang keserang. Diorang kata biar Tanah Melayu ni diperjuangkan oleh orang-orang dia sendiri, bukan kita. Sebab kita sebenarnya datang sini kita nak diorang punya ni je, barang-barang je macam emas, tembika pula, tembaga. Macam tu lah. Banyak cerita best. Itulah zaman perang yang antara zaman perang paling best dalam sejarah Melayu lah. Namun, Tanah Melayu berjaya ditawan semula oleh pihak British. Ketika itu, semangat nasionalisme semakin mekar dan berlakunya pembentukan Malayan Union dan pada masa yang sama berlakunya pemberontakan untuk mengusir British dari Tanah Melayu oleh Parti Komunis Melaya. Aku rasa mungkin masa tu orang buat union untuk benci British sebab dulu masa kita perang penat lawan Jepun, kau selamba je keluar Malaysia. Dah habis perang, kau datang Malaysia, kau nak collect balik kau punya kilang-kilang kau yang terbengkalai yang kau nak ambil balik lagi. Kau itu orang punya tanah apa kini sumber alam kat Malaysia. So tu rasa orang dulu marah kot. Marah sangat-sangat sampai nak claim nak minta kemerdekaan. Namun begitu, walaupun berada di dalam keadaan darurat, Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya.
Dan bermula daripada itu, tanah Melayu yang dinamakan Malaysia berkembang sehingga menjadi sebuah negara yang membangun dengan pesat seperti yang kita lihat sekarang. Oh, ya. Aku ingat macam darurat tu macam sekejap ke macam kalau aku baca buku teks sejarah kata dalam 2-3 minggu berapa bulan dah. Sebenarnya sampai yelah sebab time tu mungkin komunis tak dihabiskan terus oleh kerajaan tentu sebab time tu kita pun perang lagi dengan komunis dalam hutan. Tak semua hilang, so mungkin betul lah kot darurat. Mungkin certain area kot, macam kalau kat KL tak ada kot. Mungkin kat kawasan-kawasan yang ada hutan macam kat Pahang ke Perak apa ni paling teruk obviously pasal perang-perang tu and Johor. Tak erti lah. Tak jadi. Okey. Tak erti ni apa nama ni satu pakaian seragam. Mengarut, merepek. Kenapa rasa pakai seragam? Serumpun sedondon, sehati sejiwa. Apa lagu saya? Oh, raya saya tu ada sedondon-dondon juga. Maknanya dia macam dia bukan bersatu tau, dia macam satu ikatan yang kuat. Satu ikatan yang kuat. Maksud peribahasa tu Allah Akbar memang feel lah. Okey lah, tak apalah saya feel but saya kata maybe dia ada some bersatu something like that. Ya. Yeah. Kau janganlah sikit ke kau saja dah aku lingkup lama-lama dalam ni. Betul tak? Kita tidak berpecah alhamdulillah lah maksudnya tak berpecah bersepakat. Yes, itu yang kita cari. Bersempena dengan Hari Kemerdekaan ke-61 yang disambut pada hari ini, What The Fakta akan membawakan anda fakta-fakta menarik dan juga fakta-fakta pelik yang pernah berlaku di tanah air kita ini. Semuanya dalam What The Fakta. Dalam episod istimewa Hari Merdeka ini, What The Fakta akan berkongsi sedikit fakta tentang hari bersejarah bagi negara kita. Jika anda tidak tahu, terdapat seorang pejuang kemerdekaan yang digelar Tokoh Gelang Kemerdekaan. Tokoh Gelang Kemerdekaan tu maksudnya dia punya title lah. Macam Sajat, title apa? Tokoh silat ke apa dah. Dia dapat kat Pahang. Ada siapa yang dapat? Gelaran ini diberikan kepada Allahyarhamah Datuk Hajah Siti Rahmah Kasim berikutan peristiwa beliau menyerahkan gelang emasnya hadiah pernikahan daripada ayahnya sendiri kepada Allahyarham Tunku Abdul Rahman untuk membantu membiayai perjalanan delegasi ke London dalam rangkaan menuntut kemerdekaan. Maksudnya dulu sanggup. Maksudnya dulu orang Melayu atau orang Malaysia nak sangat kemerdekaan tu sampai diorang sanggup gadaikan apa yang saja diorang ada demi nak mencapai kemerdekaan yang diorang rasa itulah saat momen yang diorang tunggu-tunggu selama ni. Maksudnya bebas daripada penjajah. Contohnya kalau apa aku buat tak ada perlu lalu British. Mungkin lah. Dan dalam perangkaan menuntut kemerdekaan bagi tanah Melayu pula, Allahyarham Tunku Abdul Rahman membawa rombongannya ke London dan tiba pada 14 Januari tahun 1956. Mereka melakukan rundingan dengan perwakilan British iaitu Setiausaha Negara bagi Tanah Jajahan dan Pesuruhjaya Tinggi British. Apa yang ramai orang tidak tahu ialah rundingan bermula dari 16 Januari sehingga 6 Februari tahun 1956 iaitu selama 2 minggu. Maksudnya 2 minggu lebih diorang berunding. Lama juga. Mungkin orang berunding mungkin dari segi maksudnya macam mana korang nak bangunkan negara ni, mungkin dari segi macam mana politik korang nak buat. Kalau korang nak cari duit untuk negara dekat mana. Mungkin tentu aku rasa bukanlah rundingan, tapi sebenarnya British tengah mengajar kot. Sebab tentu nak buka negara, nak merdeka negara, macam-macam kena belajar. So aku rasa mungkin itulah sebenarnya sesi talk ataupun sesi pembelajaran dan hantar wakil-wakil daripada Malaysia, hantar ke London untuk belajar cara buat government. Mungkinlah. Kalau salah tak tahu lah. Sewaktu kita mencapai kemerdekaan, negara kita tidak mempunyai lagu kebangsaan. Oleh yang demikian, Allahyarham Tunku Abdul Rahman telah menganjurkan pertandingan mencipta lagu kebangsaan. Sebanyak 512 penyertaan telah diterima, namun begitu tiada satu pun yang sesuai. Yelah kalau dah hantar tu lagu Amantino. lagu Nizam Rahman ke. Akhirnya,
Allahyarham Tengku Abdul Rahman sendiri mengambil keputusan untuk mengadaptasi lagu rasmi negeri Perak bertajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan dan menulis semula lirik lagu yang baru menjadi lagu Negaraku. Aku ingat kalau lagu Negeri Perak dulu aku macam shock. Dulu aku pergi Perak, aku buka TV. Kalau buka TV selalu kan kalau TV yang government kan kadang keluar lagu Negaraku, lagu Malaysia, lagu Selangor. So pergi Perak dengan lagu Negaraku dah main tadi. Saya main lagi. Itu memang kata shock. Rupanya aku tahu time tu tanpa orang beritahu sebenarnya lagu Malaysia adalah diambil daripada lagu Negeri Perak. Manusia Perak atau dipanggil Perak Man merupakan rangka manusia tertua yang pernah dijumpai pada tahun 1991 di Gua Gunung Runtuh, Lembah Lenggung, Hulu Perak. Oh, maksudnya itu antara rangka manusia yang duduk dekat tanah Melayu lah. Itu mungkin zaman Paleolitik kot. Paleolitik ataupun Neolitik. Kan satu lagi mana? Meso Dia Paleo, Neo, Meso Manusia Perak ini merupakan rangka tulang manusia yang dikatakan berusia hampir 11,000 tahun dan merupakan rangka manusia dari zaman Paleolitik dan ia ditemui dalam keadaan yang hampir sempurna. Mungkin masa dia tertimbus tu, tanah tu ialah tanah yang membuatkan diri dia lambat nak reput. Tidak ramai yang mengetahui fakta ini. Namun Kuala Lumpur adalah ibu kota di dunia yang paling banyak menerima panahan kilat atau petir di dunia. Dianggarkan dalam setahun lebih kurang 200 hari ribut petir berlaku di Kuala Lumpur berbanding dengan hanya 20 hari ribut petir dalam setahun di London dan manakala di New York pula hanya mengalami 10 hari ribut petir dalam setahun. Kalau aku rasa kalau recent ni mungkin kena zaman dulu tak ada lagi Burj Khalifa, tak ada bangunan tertinggi. So KL Tower dan KLCC tempat paling tinggi dekat dunia ni, so disambah situ. Tapi baru aku tahu tapi fakta ni menarik sebab aku fikir macam negara-negara macam yang kat Brazil ke ataupun negara-negara selalu bencana alam macam kat Indonesia ke yang selalu dituruni hujan lebat, sebenarnya kita. Lepas tu kau komplain lagi Malaysia panas. Jika anda ingin tahu, roundabout terbesar di dunia terletak di Putrajaya, Malaysia. Persiaran Jalan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Putrajaya ini merupakan roundabout terbesar di dunia dengan panjang kelilingnya mencapai 3.4 km dengan lebih kurang 15 jalan masuk dan keluar. Tun Dr. Mahathir ketika itu mencadangkan sistem roundabout ini selepas melihat bulatan Avenue des Champs-Élysées semasa perarakan peringatan Hari Bastille di Paris. Aku rasa bulatan yang tengah-tengah tu ada tugu tu tapi apa function bulatan tu buat besar-besar? Dulu aku fikir kalau dekat center, aku rasa betul lah kot. Mungkin bila Tun M di sana, dia tengok bulatan ni telah membuatkan France tu nampaknya trafik nampak agak okey. Jadi pun buat. Sebab aku rasa tak pernah nampak lagi tempat yang bulatan kat France tu, tengok movie kat mana nampak jam. Terdapat lebih 140 bahasa pertuturan digunakan di Malaysia. Aku rasa dah 141 atau 42. Bahasa WeChat. Bahasa WeChat dengan bahasa SMS. Aku and AQ, aku. Tapi aku tak tahu. Sebab aku yang kita duduk belajar-belajar, ada 4 English, Malay, Chinese, Indian. Lagi 130 lebih tu datang dari mana? Ini termasuklah bahasa pertuturan yang melibatkan dialek tempatan, Kriol atau Selangor dan bahasa pasar serta bahasa campuran seperti bahasa Rojak, Manglish dan lain-lain. Dan di Malaysia Timur pula terdapat lebih kurang 90 jenis bahasa pertuturan termasuk bahasa daripada etnik pribumi. Yelah, pasal dia kan banyak kaum kan. Mungkin kaum, contoh dalam Melanau, tapi kaum A dan kaum B dia punya bahasa lain sikit. Macam kita, kalau Kelantan dia lain, Terengganu lain walaupun sebelah-sebelah. Bunyi macam sama, tapi dia ada dialek dia. Mak Salih datang sini patut lah. Aku rasa Mak Dan adalah orang yang paling beruntung sekali. Sebab dia boleh belajar dialek yang pelik dekat Malaysia. Bukan pelik lah, maksudnya yang bukan patut diajar kepada Mak Salih, iaitu bahasa Terengganu. What the Fakta? Asal-usul istilah ringgit di awal penggunaannya dikatakan bermaksud bergerigi yang merujuk kepada pinggir bergerigi pada wang perak dolar Sepanyol yang digunakan secara meluas semasa zaman penjajahan Portugis di sekitar abad ke-16 dan ke-17. Maksudnya ringgit ni, nama ringgit ni dah gunakan sejak zaman Portugis lagi?
Oh, macam mana? Aku rasa mungkin cakap dia mungkin orang Portugis tu cakap kan ni, do you have money? I have money. What is this? Dia kata, oh, ring. Tak tahu. Jika anda ingin tahu, lapangan terbang Sungai Besi di Kuala Lumpur merupakan lapangan terbang pertama di negara ini dan ia mula dibina pada tahun 1930 dan pada 1 Ogos 1956, ia telah diisytiharkan sebagai lapangan terbang bertaraf antarabangsa. Ia kemudiannya ditukar menjadi Pangkalan Tentera Udara Malaysia. Kapal terbang pertama yang mendarat di lapangan terbangan ini ialah sebuah pesawat British iaitu BOSC pada tahun 1930-an. Selepas kemerdekaan, Malaysia mula mengarak kemajuan dengan memperbaiki sistem dari segi mengemaskinikan perincian rakyat dan penduduknya. Kok Shu Yin merupakan pemegang sijil warga negara Malaysia yang pertama di Malaysia apabila dia menerima sijil tersebut pada 14 November 1957. Kesian orang dulu ni, tak ada IC. Tapi baguslah ada IC. Tapi aku juga respect dekat orang Cina. Ni bukan resist tapi maksudnya orang Cina, benda apa-apa mesti dia buat first. Maksudnya contohnya macam kalau dia beratur je mesti dia pertama. So maksudnya sebab apa? Sebab dia aware betapa pentingnya kad pengenalan tu. Mungkin akan guna, contohlah kau ada buat pengenalan hari ni, tiba esok meninggal. Kalau kau tak buat, macam mana? Macam nak kenalan kau? Dia ni siapa ah? Program latihan Khidmat Negara merupakan sebuah program khusus latihan pembangunan sahsiah diri yang wajib untuk lepasan sijil pelajaran Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Namun tahukah anda eksperimen PLKN ini telah dilakukan lebih 50 tahun lalu? Pada tahun 1962 ketika berlakunya konfrontasi Indonesia, kerajaan telah mengambil keputusan untuk memanggil pemuda-pemudi berusia 21 tahun ke atas untuk latihan ketenteraan selama 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, maksudnya PLKN ni bukanlah idea yang baru lah, dah pakai lama lah. Oh, maksudnya bagus juga siapa yang cadangkan lah sebab zaman tu ialah masa zaman kita masih lagi di macam happy-happy kan, Papua Merdeka. Tiba-tiba kita bergaduh pula dengan Indonesia. Jadi inisiatif ni sangat bagus. Dan aku tak sangka pula dah ada masa 1962 dan aku rasa atuk-atuk kita dah lalu lah PLKN ni. Kan? Kesultanan Kedah merupakan salah satu kesultanan tertua di dunia yang dibina pada tahun 1136. Kesultanan Kedah bermula pada tahun 634 dimulai oleh derbar raja berasal dari Persia dan dari itulah bermulanya Kesultanan Kedah ini. Kerajaan Purba Kedah dikatakan pada asalnya bertapak di Sungai Emas, Kuala Muda, di mana ia telah menjadi sebuah pelabuhan utama. Namun akhirnya bertukar ke Lembah Bujang. Pejabat daerah Kuala Kangsar merupakan tempat terletaknya pokok getah yang pertama sekali ditanam di tanah Melayu. Kini merupakan salah satu sumber yang menyumbang kepada ekonomi negara. Pokok getah ini telah dibawa masuk oleh H.N. Ridley dari Kew Gardens yang terletak di London pada tahun 1877. Kota Baru adalah tempat di mana pasukan tentera Jepun mendarat ketika mula melakukan penaklukan semasa Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Hanya dengan menaiki basikal, tentera Jepun telah menghabiskan masa selama 45 hari untuk sampai ke Singapura. Betul, ini masa kalau tengok cerita Lieutenant Adnan yang P. Ramlee. Saja Hassan dah cerita lah dia turun daripada atas sebab Jepun ni pandai lah. Dia maksudnya sebelum perang tu dia dah letak perisik, buat peta Malaysia, dia dah ukur, dia tengok okey sebenarnya sampai kat Singapura je, dia tak lagi mana dah. Sebab kalau dia serang dari Singapura, dia boleh lari naik atas pergi Thailand. So dia serang dari atas, turun ke bawah. Sebab tu dah Thailand tak akan serang. Sebab apa? Sebab dia dah buat perjanjian darah dengan Jepun untuk orang masuk dari Thailand, masuk Kota Baru. Jika anda ingin tahu waktu tempatan Malaysia telah beberapa kali melalui pertukaran sebelum mencapai waktu standard sekarang. Semasa pemerintahan Jepun sekitar 1942, waktu di Tanah Melayu dipercepatkan selama 2 jam untuk disamakan dengan waktu Jepun. Pada tahun 1945, ia telah diundur kembali seperti waktu asal dan pada 1 Januari 1982, waktu di Semenanjung Malaysia dipercepatkan selama 30 minit untuk menyeragamkan waktu seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Oh, tu 1993 82.
Oh, 82. So maksudnya kalau sebelum ni mungkin Sabah Sarawak pukul lain, Semenanjung pukul lain. Oh. Selepas mendengar semua fakta-fakta ini, sudah pastinya anda menjadi lebih arif sedikit tentang negara kita dan sejarahnya. Pentingnya fakta-fakta seperti ini untuk kita sentiasa ingat tentang sejarah yang pernah berlaku di negara kita dalam membentuk kemajuan yang kita nikmati sekarang. Selepas aku masuk duduk dekat sini, dekat dah buat fakta ni, aku rasa banyak sangat benda-benda yang Malaysia yang dulu pernah jadi, orang Malaysia tak tahu. Aku rasa inilah satu platform yang bagus untuk kita sebagai seorang Malaysian ambil tahu pasal negara kita, sebab kadang-kadang benda-benda simple macam ni boleh buat movie. Kita tak tahu. So maksudnya benda-benda macam ni ialah benda yang kita boleh proud dengan dalam diri kita, maksudnya tentang kita punya tanah air, tentang macam mana kita merdeka dulu. Aku rasa ini sangat bagus. Walaupun kita dah merdeka dah 61 tahun, tapi aku harap lagi kita punya mentaliti masyarakat Malaysia juga perlu merdeka. Sebab apa? Bila negara nak merdeka ni, kita mengharapkan kita citizen boleh mendukung Malaysia ke satu level yang lebih tinggi seperti negara-negara maju. Sebab sebenarnya korang tahu, negara Malaysia masih lagi third world country dari segi sosiopolitik, bukan daripada makanan ke apa. Makanan kita memang dah first class lah, makan mewah. Maksudnya dari segi sosiopolitik lah, maksudnya di mana kita punya pemikiran tentang satu perkara tu masih lagi tidak berkembang. Contohnya kalau contoh benda-benda yang remeh-temeh tu, kalau boleh kita jangan nak membesarkan benda-benda yang sepatutnya memberi impak kepada masyarakat Malaysia. Sepatutnya itu yang perlu dititik beratkan supaya masyarakat kita lebih matang dan juga tidak melatah. Pentingnya fakta-fakta seperti ini untuk kita sentiasa ingat tentang sejarah yang pernah berlaku di negara kita dalam membentuk kemajuan yang kita sedang nikmati sekarang. Selamat Hari Merdeka dari What The Fakta. Jumpa lagi. Bye.